أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويجب قرن النية واستئناف. ويجب dan wajib, mesti, yakni alal musalli, wajib di atas orang yang sembahyang. Wajib tu qarnun niyati, wajib oleh menyerta akan niat. Wajib oleh menyerta akan niat dia, serta akan niat. Maksud niat ni jadi benda yang diniat. Murad dengan an-niyah dalam adab an-niyah al-manwi. Al-manwi wajib oleh menyerta akan perkara yang diniatkan. Hak kena niat, hak kena ada dalam niat. Tu 3 perkara tu. Nak semaya, nak semaya, rosak nak semaya, fardu, zuhur, masalah. 3 perkara tu wajib kena berserta akan niat. Qarnu tu bi awwali takbiratil ihram, lepas menyerta akan niat tu dengan awal, takluk pada qarnu. Menyerta dengan permulaan bagi takbiratul ihram. Dengan awal takbiratul ihram. Tu. Jadi Allah dengan awal takbir, jadi hamzah. Hamzah bagi lafaz Allah. Mula situ, mula di situ. Tu. Allah mula di Allah tu, mula di permulaan takbir tu kena bersertakan akan yang niat. Tu dia. Habis. Tengok dulu, kita baca di bawah lagi. Wastishabuha, atau pada qarnu, atau pada qarnu. Wajib saat ni, wajib kena berserta benda hak kita kena niat saat ni, serta dengan awal takbir. Dan wajib pula istishabuha, wajib boleh diberserta akan dia, kena bawa berserta, diberserta akan dia, akan an-niyah, dibawa serta lagi, bawa si benda tu ila akhiriha, istishab ila akhiriha, dibawa berserta kepada, sampai kepada hujungnya, hujung bagi takbiratul ihram. Tu. Kalau tengok kita tengok apa makna berserta, bawa di sampai ke akhir takbir. Dah. Tu. Tengok muka tu dulu, muka tadi, muka 3 tenil tu. Jadi qauluhu qarnun niyyati ayil manwi, jadi tafsir. Itu murad dengan niat. Murad dengan niat. Wajib boleh berserta akan niat al-manwi,
serta akan perkara yang diniatkan. Kena sekali bedah kita kena niat tak itu. Mana bedah niat? Bedah yang niat. Ini buat dan iaitu al-manwi itu bukan iaitu al-manwi itu arkanus salati, segala rukun-rukun sembahyang. Hang kada rukun sembahyang tafsir lah. Atas jalan tafsir. Ini berlaku atas orang panggil muqaranah kamaliyah atau ijmalan. Payah tu kamaliyah atau ijmalan atau pada tafsilah atau atas jalan ijmal, atas jalan umum. Ini berlaku atas muqaranah urfiyah. Nanti dulu. Kelik semula. Tengok dia jadi qadnun niyyah semula. Belat juga kira tak ada poli, tak ada payah pol, cuma bila baca ibarat dia tu kena kira sikit maksud dia dengan dia masa buat tu mudah pada kita baca lagi. Tapi faham dulu. Tengok dia katakan apa? Tengok dalam qauluhu wa yajibu qarnun niyyati ila akhirih. Ai qarnuha bizalika. Arti menyerta tafsir qarnun niyyah. Arti menyerta akan dia akan an-niyyah. Menyerta bizalika. Zalika ai awwali takbiratul ihram. Berserta niat dengan permulaan takbir itu hakikatan. Berserta dengan permulaan itu hakikat takluk kepada qarnu. Jadi bil hakikat dengan hakikat. Dengan semua ti. Orang panggil sertakan niat dengan awal semua ti. Tu hakikatan. Tengok dia hakiki. Hakikatan ni tengok dulu. Qarnu tu takluk lagi. Ba'da wujudi al-istihdari al-haqiqi. Kemudian daripada ada istihdar hakiki. Istihdar hakiki. Istihdar ni menghadirkan dalam hati al-hakiki yang sebenar, yang semati. Sebelum nak muqaranah tu kena istihdar dulu. Istihdar hakiki mari dulu belum pada muqaranah hakikiyah tu. Hak ni hak payah, kau tak boleh buat payah ni. Apa dia makna istihdar hakiki? Kalau tengok wazalika dan bermula di macam itu. Tu. Wazalika dan bermula di macam itu. Al-istihdaru al-hakiki bi'an hasillah ia dengan bahawa tak baik kau kira dah. Hasillah ia dengan bahawa yastahdira, bahawa menghadirlah ia al-musalli, menghadiri sila mari. Sila tu fi zihnihi, menghadir dalam hatinya, hati musalli. Ia nampak mari, gambar mari dalam hati dia. Istihdar, yastahdir maqbu jami'a arkanis salati. Menghadir akan sekalian rukun-rukun sembahyang. Rukun sembahyang adalah apa? Kita taklah 13. Kita nampak dalam hati kita akan semua rukun sembahyang. Han keadaan rukun sembahyang tu tafsilan atas jalan tafsir satu. Hak ni dak orang kacau nak pergi ke nak pergi kepada orang panggil hakiki, nak pergi kepada muqaranah hakikiyah atau kamaliyah, duk kacau sampai ke luas-luas. Ada apa ni? Dia tak boleh sampai ke tempat. Padahal benda ni ulama mari dia tak nak pilih dah. Seolah kata ya payah, susah di atas orang-orang biasa. Bokeh kita ni.
Tapi Allah Ta'ala bagi ulama yang ulama yang hati mereka dengan Allah Ta'ala tu dekat, yang ulama yang besar-besar, betul ya, benda tu dia nampak. Hati bagi mereka. Hati bagi mereka. Tengok dulu. Dia nampak akan sekalian rukun semayat dari tafsir. Nampak. Orang panggil nampak. Rupa, rokok, sujud, iktidak, apa dia satu-satu tu. Tu. Ni belum pada nak takbir ni. Nak takbir dia istiadah dulu. Sekok usalli atas jadah tu. Mula nak akad tangan tu. Tu. Dia nak semayat. Usalli sabit tu lah. Jalan usalli tu yang memudah ya. Nak memudah hati kamar balik. Orang lepas tu dia lepas. Orang tu kan? Bak tu lah. Kalau bak tu tak pakai lah. Dia lepas. Dia hujan-hujan. Dari kampung kan? Kenapa? Royak kata kau ni lebah dia. Kira tak lebah dia kok yang baca diri. Suka lalu. Royak kata Wuti dulu. Wuti dulu. Wuti dulu kaji nak beri duit jaga kau. Itu riwayat dah. Tang riwayat dah. Itu bawa apa ni? Itu buat baca banyak. Kalau baca sini kena juga. Kalau baca sini kena juga. Dia tak ada yang namanya apa tu lagi kita ni kalau jauh-jauh tu tak apa ni bawa dalam ni. Dia dah. Habis itu wa ma yajibu ta'arrudu lahu wa ma yajibu atau pada jami'a arkan salah dan menghadir ia dalam hati dia akan ma yajibu ta'arrudu lahu akan barang yang wajib oleh ta'arrud ni melentang dalam hati. Jadi nampak dalam hati. Maksud ta'arud ni kena nampak dalam hati. Wajib kita melentang dalam hati kita ataupun nampak dalam hati kita. Ta'arud lahu 5. Barang wajib kena nampak dalam hati juga. Kena buat wangi lah. Menghadirkan barang. Hak wajib kita kena sila untuk barang. Apa barang tu? Min bayar pada min kauniha zuhran atau fardan atau fardan anizat zuhran fardan sekali daripada keadaan as-salah sembahyang kita tu zuhur ke fardhan dan fardu. Tu ni ta'arrud kalau kira-kira dalam istilah panggil ta'yin lah tu. Zuhran tu ta'yin, lepas tu fardhan tu orang panggil ta'arrud. Tapi kira borong-borong macam aku panggil ta'arrud belakang. Jadi kena nampak sila mari zuhur semua fardu zuhur. Fardu zuhur. Tu. Itu dah. Tak payah lagi tu. Summa kemudian lepas pada istihdar atau pada yastahdirah. Kemudian lepas daripada menghadirkan rukun sembahyang 13 dalam hati dia dan juga ia gambar dalam hati dia kata benda hijau ni benda fardu kena ke waktu zuhur. Lepas pada tu yaksidah mengqasad ia mensengaja ia al-musalli sengaja hati. Sengajalah. Tu. Sengaja naklah fa'la hadza. Sengaja akan membuat akan ini. Maknanya sengaja buat akan ini. Sengaja buat benda ni. Hadza mana? Al-maklumi badal pada hadza. Buat akan ini perkara yang dimaklumi. Yang inilah kena kepada
bagi hak dia istihdar saat ni. Hadal maklum, jadi perkara yang dia istihdar, perkara yang dia gambar dalam hati saat ni. Dia kosak nak buat benda ni. Semaya fardu. Bila sebutlah semaya, dia nampak segala rukun 13. Lepas tu dia tahu fardu dia dan tahu waktu dia. Lepas tu dia kosakkan buat benda ni. Kosak nak buat. Tak jadi lagi tu. Tak niat lagi tu. Itu orang panggil istihdar. Tu betul tu. Kalau orang tanya istihdar tu apa? Ni kita nampak muka tu sebelum pada takbir. Nampak mari. Saya masa bukan kata tapi kita ni je kadang-kadang orang belajar, orang nak belajar, nak meniti atas jalan ni, dia kena dia kena ingat kitab yang ngaji pula kena buat gapo-gapo tu. Tapi bila sudah jadi biasa tu kan sebentar ya duduk atas sejadah dia gamat dah. Semua perkara hak dia nak buat. Tu. Wa yaj'ala qasdahu hadha muqarinan li awwal at-takbir. Tu. Atau kepada yastahdira. Dan menjadilah ia al-musalli. Qasdahu menjadi akan qasad sengaja oleh musalli. Hadza yang ini sifat pada qasdah. Dia menjadi akan qasad dia yang ini ni qasad hak maklum ni. Qasad nak buat benda tu. Dia jadi muqarinan li awwal takbir. Ni baru mak panggil muqaranah. Dia ingat muka tu saat ni sekali dengan muqarinah, jadi berserta ia qasdahu hadza, bersertalah qasad dia tadi li awwal takbir, akan permulaan bagi takbir. Allah duk nampak muka tu lagi. Istilah benda tu, dekat Allah tu duk nampak muka saat ni lagi tu. Dia bukan kata lenyap dak telah tu. Istiadah, lepas istiadah. Sabit tu lah dia tengok orang dia bakal tak, dia bakal tangis gitu. Dia malah takut putus istiadah dia. Jadi gitu. Ada Allah mungkin nak tangis tu lah bagi dia tu jadi putus tak istiadah dia. Aku tengok orang tengok kita ni payah juga. Tak boleh lagu ni. Nanti tengok muqaranah ni payah siapa. Tapi dalam hal tu kena usaha pun jangan sampai ke hak waswah. Bila waswah kena beri, kena bukti. Jangan kacau ni dia waswah tu. Tu. Wala yaghfal. Dan tidak lalailah ia musalli an tazakkurihi, tak lalai daripada ingatkan dia, ingat akan hazan maklum ni. Dia jangan lalai, jangan ralik, jangan lalai hati, lenyap hati daripada ingat benda tu. Hatta ni corona sabak khir, hatta yatimmat takbir. Jangan lalai sehingga sempurnalah oleh takbir. Sampai takbir sudah bak sudah tak mau lepas. Kita tengok bawa pergi sampai ke akhir benda tu. Ni lah dia kata wa naza'a fi hadzal wajh, dan telah berbantah pada ini jalan, ini cara istihdar ni dan muqaranah ni, membantah pada ini cara Imamul Haramain, oleh Imamul Haramain Abul Juwaini. Imamul Haramain kata dia kata tak boleh kita tak boleh maknanya tak boleh buat benda ni. Tak boleh buat oleh orang manusia biasa ni. Malaikat orang yang betul-betul ditauhid oleh Allah nak buat benda tu. Sebab tu jarang auliya billah nak apa. Imam Muhammad kata naza'a fi hadzal wajh Imamul Haram. Lagu mana naza'a bi annahu tak ada naza'a. Dia munazaah, dia berbantah dengan bahawasanya hadzal wajhan, ini cara ini la tahwihil qudratu, tidak meliputi akan dia akan hadzal wajha, tak boleh meliputikan ini cara al qudratul basyariyatu, oleh kemampuan
yang bangsa manusia. Jadi kemampuan manusia, kemampuan atau kuasa manusia, kemampuan manusia biasa tak mampu, tak meliputi cara ni. Tu dia. Intah aziyadi. Tu. Wa min sama, dan dari kerana di sanalah. Dari kerana di sanalah. Dari kerana apa? Min sama ay min ajli annahu la tahtawihi al-qudrah al-bashariyah. Dari kerana itulah, kerana bahawasanya ini cara ni min ajli annahu la tahwihi ila akhirnya. Dari kerana bahawasanya ini cara ni tidak mampu akan dia oleh kuasa manusia. Oh, manusia ramai lebih lagi kampung tak kena dikecek. Kita tetap akhir. Tu. Kerana ni lah ikhtara al-aksaru, memilih oleh kebanyakan ulama, aksarul ulama, kebanyakan ulama yang pilih al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyyati. Satu tangan ni kita hari ni. Wal istihdari al-urfi. Dah. Pilih oleh kebanyakan ulama akan memadai, terpada, sah, memadai bil muqaranatil urfiyyati, memadai dengan muqaranah urfiyah, berserta yang bangsa uruf, berserta niat kebiasaan. Wal istihdara, dan menghadirkan niat. Istihdar ni belum ada muqaranah lah. Istihdar al-urfi, yang urfi, yang bangsa uruf. Jadi belum pada nak niat istihdar urfi, lepas tu bawa istihdar urfi saat itu berserta dengan awal takbir sebagai muqaranah urfiyah. Tengoklah. Wa'tamadahu al-Hafni wal-Ashmawi, dan telah beriktimad akan dia, berpegang akan dia, akan ikhtiar al-aqsa ni, pilihan oleh kebanyakan ikhtiar ambil pada ikhtiar lah. Ikhtiar al-aqsa ni memilih akan dia oleh Imam al-Hafni dan Ashmawi. Itu dia. Ayah, baca dekat wal hasilu dari bawah. Tu lengkah. Wal hasilu, dan bermula yang hasil, bermula hasilul kalam fil niyyah fil istihdar wal muqaranah. Bermula yang hasil daripada cakapan bahasa pada masalah istihdar dan muqaranah. Wal hasilu anna, bahawasanya ialah bahawasa lil qaumi, sabit bagi kaum ini, bagi kaum ini, maksud al-qaum ay al-fuqaha. Kalau kita al-qaum mula kita fiqh kena kepada fuqaha. Kalau al-qaum mula kita tasawuf kena kepada ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Al-qaum mula kita usul kena buat ulama usul gitu. Sabit bagi kaum ini, yakni al-fuqaha, bagi ulama fiqh ni lah, kalau bahas masalah niat, arba'ata asya'a isim an-nam akhar. 4 perkara. Ada 4 perkara. Bab niat ni ada 4 perkara, ada 4 istilah. Bila cakap masalah niat, ada 4 istilah ulama fiqh. Mana 4 perkara? Istihdarul, jadi wahia, salah saya tu khabar tak masuk lah. Wahia, dan iaitu 4 perkara tu apa? Ialah istihdarul haqiqiyun. Satu, ingat, istihdarul haqiqiyun, yakni menghadiri yang sebenar, yang sejati. Kalau orang panggil hadir sejati, menghadiri yang semesti, yang sejati, hadir semesti. Apa makna?
bi ayyastahdira. Hak ni payah. Wa zalika al-istihdar hakiki wa zalika musawwarun. Dan bermula dimakian itu al-istihdarul hakiki tu. Nampak lagi dah? Musawwarun, dibuat rupakan dia begini, digambarkan begini, ditaswirkan bi'an yastahdira, dengan bahawa menghadirlah dan mensilakan, sila itu sila, nampak, gambarkan dalam hati. Yastahdir, bahawa gambarlah ia musalli dalam hati dia. Jami'a arkanis salat, dia gambar akan sekalian rukun-rukun sembahyang. Hai rukun sembahyang tu tafsilan, atas jalan tafsir, atas jalan tafsir. Dia gambar mari rukun sembahyang 13. Satu-satu tu. Dia kalaulah orang jadi susah sebab dia kena pakai maksudnya, dia ingat ke mana 1-1-13 kena bila. Tapi bagi ahlullah, kita kata ahlullah dah lah, orang kata Hawi, bagi dia tu serta tu lah dia nampak tu Hawi nampak 13 tu dengan cara tafsir dalam masa jam sebentar. Dia nampak semua rukun semaya 13. Ni kalau kita fiqh panggil zatas solah. Kalau kita hal lain tu istiadat akan zatas solah, akan diri semaya tu. Jadi segala rukun semaya 13 tu. Wa ma yajibu ta'arrudu, ada dan barang atau pada jami'ah, dan istihdar, gambar nampak dalam hati dia akan barang yang wajib atas dia. At-ta'arrudu lahu ay lima, wajib boleh melentangi dan boleh nampak dan gambarkan akan dia akan tu barang wajib kena nampak mari belakang. Dia 3 kali. Tekan satunya pausak semaya ta'arrud, ta'yin. Ta'arrud ni fardu, ta'yin ni menentu waktu. Tu. Nampak? Maka apa barang wajib dia kena nampak? Min ni bayar pada mak. Min kauniha, daripada keadaannya nya as-salatu zuhran, keadaan sembahyang tu ialah waktu zuhur. Lagi pula fardhan, difardukan dia zuhran fardhan. Fardhan ni makna mafruḍatan, tapi kalau kira khabakau ni keadaannya tu zuhur fardu. Tu. So, jadi ketika nak mula Allah tu, ya istihdar dulu. Istihdar hakiki. Istihdar hakiki. Kalau orang tu boleh istihdar hakiki, maka Allah mengqarana hakiki apa jadi mudah ya bagi dia. Kita tu istihdar hakiki tu tak boleh buat. Tu. Jangan kira muqaranah, bawa hak tak ni pergi berserta dalam takbir. Tu. Wa muqaranatun haqiqatun. Ini atau pada istihdarul hakiki. Kita baca gitu ya. Pak ni kita nak nekal di istihdar khufiyah lagi. Dan wa muqaranatun haqiqatun, dan muqaranah bersertakannya, menyertakan benda yang diniat tu muqaranah. Menyertakan perkara yang diniat tu hakikiyah tu yang sebenar. Hak ni muqaranah hakikiyah. Tu. Lagu mana cara muqaranah hakikiyah? Wa tilkan muqaranatu musawwaratun. Rupanya begini. Wa tilka al-muqaranatu musawwaratun bi ay yaqrina zalika al-mustahdhara. Waswah juga. Dengan bahawa menyertalah ia al-musalli, orang yang semaya tu, menyertailah zalika al-mustahdhara,
akan dimatian itu perkara yang dihadirkan tu. Jadi al-mustahdar, jadi al-mustahdar al-hakiki tu lah. Benda yang hadir tadi hakiki tu. Yaqrina, takluk pada yaqrina, menyertai bijami'i ajza'i takbir, dengan sekalian juzuk-juzuk takbir. Tu dia. Ambil daripada Allah sampai akbar, segala juzuk takbir tu kena ada istiadah ni tadi. Benda yang istiadah rukun sampai 13 tu nampak. Jok daripada awal sampai akhir. Boleh buat jok. Tu jami ajzat. Ajzat takbir dia apa? Yang mula daripada Allah, Allah tu satu, akbar satu, lepas tu Allah tu ada berapa huruf? Akbar berapa huruf? Kira-kira juzuk besar dua. Juzuk takbir Allah dan akbar. Mula semua juzuk takbir, yang kena sertakan benda yang dihadis tadi tu dengan segala juzuk takbir. Sabit tu Imam Haramain kata, banyak sekali dia usaha buat kali dia tak jadi. Tapi kita pun orang panggil dekat dia doa lah, mudah-mudahan usaha jugalah, bukan nak duduk tahap istiadat urfi semua. Faham kita. Lepas tu hak duduk niat hari itu buat lagu mana tak. Niat saya itu niat semua. Kita baca usalli tu lagi. Ajak tu semaya tu lagi. Tengok. Wastihdarul urfiyyun atau pada istihdarul hakiki. Dan istihdar ini istilah yang ketiga. Istihdarul urfi. Ni kalau kita mengajar kampung boleh, tapi kalau nak istihdar hakiki ni kalau kita baca tahu sebab dalam hidayah subian mana je sebut istihdar hakiki, muqarranah hakikiyah, istihdar. Kita kampung dah tu. Dalam hati sebut benda tu juga. Dan bila sampai ke benda ni, hak pesing jenis hakikiyah ni macam gitu-gitu je. Royak bila tahu gitu. Tapi masalah urfi ni kita sungguh sikit apa sebab orang kampung ni kan turut lagi. Wastihdarul urfi, dan istihdar yang bahasa uruf kebiasaan orang ramai. Itu dia. Istihdar menyertai yang bahasa kebiasaan. Lagu mana rupa istihdar urfi? Wadzalika musawwarun. Dan bermula dimakan itu istihdar urfi itu musawwarun, dibuat rupa kalian gini. Bi ayyastahdiral arkana ijmalan. Apalah? Dengan bahawa menghadir ia musalli ai fi zihnihi, hadir dalam hati dia tu, gambar dalam hati dia al-arkana, akan sekalian rukun semaya, arkanus solat. Ia gambar rukun semaya. Han kali rukun semaya itu ijmalan, atas jalan ijmal, atas jalan umum, luar-luar gitu je. Kita kerja mata nampak dah rupa semaya atas jalan umum. Nampak rupa semaya. Bila sebut semaya kita gambar gapo? Gambar betul rupa semaya, rukun, rokok, sujud, i'tidal. Nampak? I'tidal. Nampak tapi tak ada sosok-sosok umum dengan cara umum. Apa dah? Gambar rupa semaya atas jalan umum. Wama yajibu ta'arrud lahu, atau pada al-arkana, dan menghadir ia akan barang yang wajib oleh ta'arrud, oleh melentang dan nampak lahu baginya, bagi barang tu. Barang yang wajib kena nampak mari. Gapo ma tu bayar mimma marra, daripada barang yang telah lalu ia ma. Apa ma marra wa huwa qauluha zuhran fardan tadi tu. Keadaan semaya tu zuhur ke dan fardu. Jadi kita nampak rupa semaya dengan cara luah-luah, dan kita tahu
dalam hati kita nampak kata benda yang kita buat, benda tu fardu atas kita, bukan benda sunat. Wajib. Kena atas waktu zuhur. Waktu zuhur. Dalam waktu zuhur benda tu berlaku. 3 perkara. Habis. Berarti tu atas jatuh. Baru usalli fardu tu mudah hati mari lalu. Tapi tu mulut tu yang beradat ni mulut yang ada usalli pada usalli gapo mulut hati tu lah. Tekak usalli tu kita faham. Rupa semaya dah. Usalli tu. Saja aku semaya. Apa makna usalli? Saja aku nak semaya. Apa makna? Fardu, zuhur, waktu zuhur. Ni waktu apa ni? Lagi waktu apa? Asal. Lagi ngorek waktu gelap tu. Ngorek. Kita gambar waktu, kita tahu. Maka hadirkan rupa semaya dengan cara umum saat ni. Dalam keadaan benda tu fardu dan juga berjatuh dalam waktu zuhur, kita nampak dah benda tu. Dekat usalli fardhu zuhri tu. Arba'ah tu waktu dalam hujung-hujung. Tak penting sangat. Tak kena ada pun tak apa. Tapi sunat dia ada sebut-sebut arba'ah takbirat, makmuman, imaman, apa semua tu. Hak tu sunat-sunat dia. Hak wajib kena adanya usalli fardhu zuhri tu masalah. 3 perkara. 3 perkara. Tak ada payah ni. Nampak tak? Nampak lagi. Duduk atas jadah tu apa? Jadah sebab jadah siap tu apa? Usalli saja aku semaya. Kamu rupa semaya dah. Fardu. Faham makna fardu dah. Zuhur, kita tak waktu zuhur tu. Kita tapi tu khilaf dia mula-mula kata tak kena ada zuhur tu, tak mesti. Kalau ingat kata waktu apa? Waktu hadis sunat apa semua. Kata dia dah. Subuh tak kena subuh dah apa? Waktu apa semaya dia baca qunut kan. Tu tengok dulu. Waktu tak apa saja reti waktu dah tu. Lah. Tu. Lillahi ta'ala. Tu sunat belakang tu. Lillah tu mulut sebut ni. Hati tu kan dia nak ria tak ria. Suku kira pula tu bahasa lain. Tapi nak wisah semaya dulu. Bila lepas daripada tuntut wajib tak kena soal tu dia. Pahala suku kira demo nak khusyuk banyak mana lah semaya demo tu. Boleh banyak berapa persen. Hak kita hati tak khusyuk je pula. Nak pergi jadi dulu. Tu. Nampak tu dah? Tu orang panggil istihdar urfi wa muqaranatun urfiyatun. Tu bawah tu lah. Wa muqaranatun urfiyatun. Ada istilah yang keempat. Yang dia bila istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah. Bila istihdar urfi, dia muqaranah urfiyah. Yang dia dah. Yang benda tu lah. Wa muqaranatun urfiyatun, dan berserta yang bangsa uruf. Berserta yang bangsa uruf. Jadi bersertakan niat tu dalam bangsa uruf. Lagu mana? Bi ayyaqrina zalikal mustahdara wa tilkal muqaranatu musawwaratun. Taswir rupa lagu ni. Bi ayyaqrina, dengan bahawa bersertalah, menyertalah ia musalli zalikal mustahdara, akan dimakian itu yang dihadirkan dalam hati itu. Dimakian itu benda yang dihadir dalam hati. Yang ingat nak ni, ingat benda yang ingat hari tu. Yang berserta tu bi ayyi juz'in, alhamdulillah. Ada tak? Berserta dengan mana-mana juzuk minat takbiri, min ajza'i takbiri. Muncul mana tak apa. Mulai Allah pun nampak juga tu. Lepas waktu, baru hilang tak. Kadang-kadang betul Allah tak nampak lagi. Betul bab tu baru silap benda tu. Ada apa? We kena tahu mana-mana juzuk dalam juzuk takbir. Faham? Tu. 3 perkara tadi. 3 perkara tu. Ibu pun di juzuk mana-mana.
daripada juzuk takbir. Tak kena bawa hairat di awal sampai ke akhir dah. Kena tajuk tu mana-mana tak apa. Kalau hak kamaliyah tu daripada A sampai Bas tu gambar. Perbuatan semaya, hak tafsir kat itu sampai akhir. Tu. Apa? Tu. Habis itu. Apa-apa ni hak dalam hati tak tahu kan. Malaikat Allah Ta'ala kita buat usaha buat kepada kemampuan kita ada. Kita tahu, kita buat itulah kepada Allah Ta'ala. Berarti ulama letak ni bukan benda dongeng-dongeng, benda biasa-biasa ni. Dia ada bumi rakyat maridah untuk nak semaya kita terjadi tu. Habis semaya kita bila semaya tu dia gantung belakang dengan semaya tu. Tak tahu. Ngaji ni penting juga. Ngaji bukan juga tak penting semua. Penting. Maka di sini kita nyata kata tak memadai lagi gadget sekadar kata anak tujuh semaya tak ingat. Ada kata lagi ngaji tak anak pun ngaji siap punya kata tak apa. Dia semaya tak tinggal je. Ngaji siap-siap. Yang ngaji hadap kot nu dia tepuh dalam bab agama sekadar mana. Dia tahu sekadar mana cara niat dia. Dia tahu sekadar mana cara takbir dia. Dia ngaji sekadar mana cara qiyam, cara Fatihah apa semua. Semata tunduk-tunduk gitu je. Tu. Sama jiwa juga. Dah. Allah. Tapi tak orang tua dulu ni pada dengan musalli je dah. Yang boleh hidup dah bawa ilmu sampai qiyamati dah. Keberkatan ilmu. Dia ngaji dengan tu. Dia musalli saja dah. Tapi boleh buat amal. Boleh buat amal. Buat halusi. Dia jumat. Tu. Habis itu. Dah. Mana kita Syafi'i itu masalah muqaranah apa ni Syafi'i. Dalam mazhab lain, dalam Imam Maturi kata hadza tafarrada bihi Syafi'i wa dhahaba al-a'immatu thalathatu ila al-iqtisa'i bi wujudi niyyati qabla at-takbir. Bi ada belum takbir ke tak apa. Belum Allah tu gambar berjatuh dah. Tak apa. Mazhab lain dia tiga mazhab lain. Imam Syafi'i kita teraksi benda ni. Bagaimana kena berserta benda tu di awal takbir. Di awal takbir sebab itulah dia takrif niat dalam mazhab kita qasdu syai'i muqtarinan bi fa'li. Takrif niat dalam mazhab kita ni kosak sengaja buat sesuatu serta perbuatan dia. Nak serta buat bagi niat. Kalau tak buat lagi tak bagi niat lagi orang panggil azam dia baru. Azam. Habis itu. Ada dah. Kenapa? Kamu tak hebat mak? Wah. Dia benda tak ada payah sekali. Ni nampak dah sebut pak dia nampak. Cuma kita tak ada nak semaya ya. Bila sebut semaya kita gambar. Farda kita bergambar. Cuma tak ada berserta dengan hak tu dengan Allah je. Kalau berserta dengan Allah jadi semaya lah. Kalau serta dengan lafaz Allah jadi semaya lah kita. Tapi tak semaya lah. Habis. Tak payah boleh dah. Kalau suluh, kalau boleh ambil hak dalam hati tu mari suluh tengok tak pula. Itu benda hak dalam ya bas apa ngewak hak kering pun lah dah. Sebab masalah ais maya tidak wudu. Supaya juga niat diri wudu, rukun wudu kita gambar ais maya. Cara ambil ais maya tu. Rukun wudu. Saja aku berwudu. Bila tu kata berwudu ni
Depa nampak basuh apa? Wudu. Basuh pinggan. Berwudu. Nampak muka basuh pinggan. Nampak basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki lah. Nampak tak tu? Tu wudu. Tu arkan wudu. Ijmal. Kita nampak muka tu. Ketika kita mulai sentuh basuh muka. Kita gambar kena anak itu. Dah, dia nama wudu. Bila wudu. Semaya pun betul. Gambar apa? Kita nampak apa bila sebut tu? Sembahyang. Nampak apa oleh sembahyang? Nyedung. Okey. Lepas tu berserta hak tu. Tapi tak lagi tambah kata hak tu salah. Lepas tu tahu kata benda tu fardu. Dan jatuh dalam waktu zuhur. Masalah. Tu yang kosak ta'aruf ta'ajin. Jangan ambil kosak tu tak satu juzuk. Ta'aruf satu juzuk. Kalau tahu zidiyah tak sah. Kena 3 muka tu bersekali. Berserta dengan juzuk mana-mana. Berjuzuk takbir. Tu. Habis itu. Habis lagi lah. Jadi usalli fardal asri. Patutnya biasa dulu. Belum pada kita nak takat takbir tu, kita duduk renung hati. Lepas tu usalli fardal agama. Usalli fardal asri. Yang nampak lafaz usalli dalam hati. Usalli itu bahasa Arab, bahasa Melayu kita saja aku semaya. Sengaja aku semaya. Tu. Kenapa lah? Maka usalli itu mazhab kita Syafi'i itu sunnah. Sunnah. Walau Nabi tak buat pun Imam Syafi'i dia qiyah di atas haji. Qiyah di atas bak haji. Kerana Nabi dia berlapar juga. Dalam ketika wahyi itu malaikat Jibril mari. Hei Muhammad, qul mukata nawaitul hajja wa ahramtu biha. Wa ahramtu bi. Mukata Muhammad, saja aku niat nak berhaji dan berihram dengan haji. Di haji itu Nabi kata nawaitul hajja wa ahramtu biha. Berhaji itu. Maka Imam Syafi'i kata bila bab haji pun boleh berlafaz dengan ibadat. Di bab masalah ibadat lain pun boleh berlafaz untuk menolongkan barang hati tadi. Maka disunatkan juga ada jalan qiyas. Atau jalan qiyas berlafaz usalli dia khasnya. Maka puasa pun supaya qiyas. Nawaitu sauma ghadin. Wudu pun nawaitun wudu'ah. Nawaitu dah. Nah tu masalah dalam haji tu. Mazhab lain dia tak usalli, tak usalli tu. Hak tak lain kata bid'ah. Kalau dia kata usalli itu bid'ah, pada maknanya menghukum kata Syafi'i, Imam Syafi'i itu kerja bid'ah. Kalau Imam Syafi'i sendiri bukan kata anak murid, bukan kata imam lelaki ni. Bab talaqut bin niyah tu kunut aja lah kata tu. Kalau dia kata kunut bid'ah dengan makna dia kata Imam Syafi'i itu kerja bid'ah lah. Kerana Imam Syafi'i sendiri mensunatkan kunut. Dan begitu support Imam Syafi'i ni Allah hanya cuma ada amalan. Habis. Kembali kata musnad wasalisu al-qiyam. Rukun yang ketiga warruknus salisu, dan bermula rukun yang ketiga daripada 18 kerana dia 17. Itu dah. Dia 18. Rukun yang ketiga daripada 18 rukun. Apa dia al-qiyamu? Ialah berdiri. Berdiri.
berdiri je. Tengah je terjemah, berdiri betul. Tak kena betul tak apa, berdiri. Orang bokok-bokok mana? Nak berdiri je. Tadi ada tafsir dia. Hal keadaan berdiri ni lil qadiri, wajib di atas orang yang kuasa. Lam bermakna ala, takluk mahzuf jadi hal pada al-qiyam. Hal keadaan berdiri itu wajiban alal qadiri, wajib ia di atas orang yang kuasa. Orang yang kuasa atas berdiri. Orang yang kuasa wajib kena buat. Bahaya kalau tak kuasa, tak wajib berdiri. Awak menggalah pula. Betul qadir. Tapi sekadar mana kuasa nanti lagi akan datang. Sekadar mana kuasa dan tak kuasa. Lagu mana rupa cara qiyam tu. Kuasa bagi orang yang kuasa. Nampak dah? Hal keadaan qiyam tu pula sabit ia berdiri tu fil fardi. Fi salatil fardi ay fi salatil mafrudati. Fil fardi ay fi salati al mafrudati. Pada sembahyang yang difardukan dia, sembahyang wajib, sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat dia tak rukun berdiri. Kita sembahyang sunat nak duduk tak apa. Walaupun kuasa tak berdiri, duduk tak apa. Lagi akan datang ya tak. Tapi pahala tak support lah. Pahala tak support tu yang bayar, tak support. Main sunat nak duduk, main tarawih. Tak lah, duduk pasti. Dia tak. Dia tak nak bangkak bila kita berdiri tak semua. Duduk je. Habis itu. Maka sembahyang fardu wajib kena berdiri. Sebab apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, nak baca selawat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana wa inna ma kana al-qiyamu ruknan. Tu. Dan hanya sunnya adalah qiyam, ialah satu rukun yang wajib kita kena buat. Wa inna ma kana al-qiyam ruknan, sebab apa? Liqauli kana sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada mafhum. Nabi kata bagi siapa? Qauli li Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma ta'alaina futuhul arif. Nama dia ni dalam tu dia ayat nama dia bila sebut Allah Taala mustajab dah pun bila sebut nama dia. Allah Taala karamah kepada Imran bin Husain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sabda kepada Imran bin Husain, wa kanat bihi bawasiru wal hal. Sedangkan wal hal kana, jadi qad kanat takdirat mereka jumlah haliyah, jumlah kemadiyah jadi hal. Wa qad kanat wal hal, sungguhnya adalah. Kanat bermakna hasalat. Kanat bermakna hasalat. Kanat tu kanat tamah tu maklumlah. Wal hal, sungguhnya telah hasil, telah terjadi. Bihi, padanya, dinya atau padanya, pada Imran sudah hasil dan berlaku pada Imran ni bawasir, telah hasil dan terjadi penyakit bawasir. Wasir kita kata. Bawasir. Pakai bagikan hasil penyakit bawasir di Imran. Wasir kan? Orang jadi wasir tahu. Susah tak susah. Jangan kata berdiri, nak duduk pun malah. Biaya subik sakit main. Lepas tu water ni ada kelas yang pula. Water kelas pertama mula-mula jadi water makhluk. Tak ada kelas yang pula. Tapi dia mahu jangan duduk lama-lama dia qada hajat tu. Bila sudah qada hajat, kita siap bangun. Sudah qada hajat langsung gapo siap. Yang duduk lama habis dah duduk kaca duduk lagi apa?
Lama-lama pergi nak tubik. Dia timur tubik mari jubur kita tu. Maka hok jadi menyebabkan penyakit bawasir juga salah satu. Mulai dia wasir. Tu. So tengok dah. Wasir dah nak. Betul tak hati tak hok jadi wasir. So tengok dah. Tak ada. Hati itik-itik hati. Hanya jubur tubik tak keluar. Hok berat lah tu. Kalau tubik tu. Maka timur di Imran bin Husain ni penyakit bawasir. Penyakit bawasir. Oh bagus. Lepas tu Nabi kata kepada dia, wayak ke dia. Tengok dalam kata ni kita buat ringan-ringan dulu, baca kata ringan-ringan dulu. Dia kata qauluhu li Imran bin Husain. Berkata Nabi bagi Imran bin Husain bi dhammil ha'i. Imran tu tak apalah. Husain baca ni dhammah ha hu wa fathis sad dan dengan dipatah akan sad Husain al-muhmalati, sad yang dihampakan daripada titik. Mana tak ada titik, kalau ada titik panggil dad, dad jamak, sad muhmalah. Jadi dhamma patah sad Husain. Tasghiru hisni. Tasghir bagi lafaz hisnun. Hisnun ni maknanya pelihara kan. Tasghir daripada tu tasghir ni jadi tiga yang dak ada atau ada fu'ailun tu tak. Hisnun Husainun. Tu kain tak nama orang dah lah. Asal makna hisnun ni pelihara. Husainun tu peliharaan kecil-kecil. Yang pelihara kecil-kecil. Yang leh-leh. Ada. Maka tak nama orang. Imran bin Husain kana radhiyallahu anhu adalah ia radhiyallahu anhu Imran bin Husain ni adalah min akabiri a'yani ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada akabir ni asalnya sirah muntahan jumuk juga ni atau ada mafa'il, tapi sekarang ia berlaku idhafah. Tapi tu ia khafat dengan kasrah biasa. Akabiri a'yani ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang setengah daripada pembesar akabir, pembesar bagi a'yani, bagi yang mulia-mulia, yang terhormat, segala yang terhormat daripada ashabi Rasulullah, segala sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni banyak. Ada yang biasa, ada yang terhormat, kasi kelas tinggi. Lepas tu dia termasuk juga dalam kumpulan sahabat hak besar, pembesar sahabat yang terhormat. Imran, Abu Bakar, tapi ni juga lah. Abu Bakar dah kira lah, tak ada kira dah. Abu Bakar, Umar, Usman ni. Debel. Dia masuk dalam kumpulan juga. Bukan kata sahabat kecil-kecil lah. Sahabat kecil ni sahabat baru jumpa Nabi, akhir-akhir hujung bila Nabi nak mati tak lama ada. Kalau dia buat tu ni buat dia semua start. Jadi kecil lah bagi. Ada sahabat besar ni hak bersuhbah dengan Nabi lama. Maka Husain salah satu daripada. Ada Husain bin Ahmad. Imran bin Husain. Dia tipe penyakit bawasir. Tengok dalil lagi. Qauluhu wa kanat bihi bawasir. Walhal sungguhnya berlaku dan jatuh timbul pada dia oleh penyakit bawasir. Qala al-Munawi. Telah berkatalah oleh Imam Munawi fi syarhil khasa'is, pada syarah akan kitab khasa'is. Imam Munawi kata, qila dikatakan, berkata setengah ulama hadis. Qila, telah berkata oleh setengah ulama kata lain, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, para malaikat, kanat adalah ia malaikat itu, tusallimu, sentiasa memberi salam ia malaikat, memberi salam alaihi, atasnya, atas Imran bin Husain. Teka je sakit tu malaikat tu mari.
Malaikat risalah ke dia, Assalamualaikum, mari duduk ziarah. Mari melawat orang sakit ni. Malaikat mana? Dia boleh tahu. Dia sendiri tu walaupun tak nampak, dia dengar. Malaikat tu Assalamualaikum. Jiharan, jadi apa jalan zahir? Apa jalan terang-terang? Jiharan. Memberi salam jiharan. Jadi atas jalan terang-terang. Nyata. Ternyata. Boleh dengar. Dia tak nampak boleh dengar. Assalamualaikum. Nabi bagi tahu kata, itu para malaikat mengirimmu tu. Dia tanya Rasulullah SAW, itu malaikat yang mari melawat mengurut sakit kata. Lepas tu, lama-lama tu, dia tu tak tahan juga. Tak tahan sakit dia minta Nabi, ya Rasulullah, tak tahan sakit bosan ni. Minta Nabi berdoa, dia sembuh. Apa Nabi kata? Tu kan nak sembuh kan? Tak apa, nak berdoa. Ya Rasulullah doa dia lah. Maka Nabi doa saya terima. Falamma syufiya. Maka tak kala disembuhkan dia akan Imran bin Husain, disembuh min maradihi, disembuh daripada sakit bagi Imran tadi. Sembuh daripada penyakit dia. Tersembuh tu bidakwatin Nabi, dengan sebab berdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berdoa penyakit wasih hilang. Kau cabut hau. Tengok. Alhamdulillah tak sakit. Habis penyakit wasih. Bila sembuh penyakit dia, jawab lemah. Istajabat anhu al-malaikat. Lalu terdindinglah daripada Imran ni oleh malaikat. Tak mari dah lah. Malaikat tak mari dah. Tak ada bunyi suara beri salam dah. Bila dia sembuh, malaikat tak beri salam. Tak mari dah. Bukan hingga dah nak beri lawak apa. Orang sembuh dah. Tak dengar suara malaikat tak beri salam ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita ni dia tahu kata malaikat sedap orang. Tapi saya tahu tak tu. Yalah lah. Ni Nabi beritahu dah kata itu malaikat datang. Kita pernah. Look dia para malaikat. Assalamualaikum. Dengar. Kita tak takut pula bila tahu kata malaikat. Takut tu kena menggalang itu ya. Kita tak tahu ni Nabi ajar, Nabi wayak siap. Kalau itu terdinding daripada dia oleh malaikat. Allah sedih dia. Tak mari malaikat lah. Fasyaka li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadu ia Imran tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu dia ya Rasulullah. Gana syaka ihtijaban malaikati anhu. Mengadu akan berlaku terdinding. Mengadu akan terdindingnya oleh malaikat, tak nampak daripadanya, terdinding daripada Imran tadi. Rasulullah tak mari dah lah. Rasulullah tak mari dah lah ya Rasulullah. Allah sedih. Dia kata, aduh, malaikat. Sudah. Maka bersabda ia Rasulullah lahu bagi Imran. Nabi pun kata ayat ke dia, ihtijabuhum anka bisababi syifaika. Bermula terdinding mereka itu al-malaikah, terdinding angka daripada engkau tu. Malaikat pun tak nampak, malaikat dia tak mari dah tu. Ihtijab tu terdinding tu hasilun bisababi syifaika. Hasil ia dengan sebab sembuh oleh engkau. Muhingga dah depa. Sembuh dah depa. Nabi dia tak mari. Dia dengar lagu tu. Itu dia Rasulullah. Sebab Allah sembuh. Kalau gitu faqala. Maka berkata ia Imran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah bi'audil marad. Hendak berdoalah olehmu ya Rasulullah akan Allah Taala bi'audil marad, dengan berulang, dengan ulang kembali, dengan kembali sakit penyakit. Ya Rasulullah doa melalui sakit ni. Nabi itu doa pula kali semula.
Wih sakit kelik, wih jadi wasir pula. Kalau kita tak dah lah malaikat pun jom tak sakit. Kita tak boleh saya sakit. Kita yakin demo tu you selunok dengan akhirat. Bila malaikat datang itu satu gembira bagi dia. Malaikat tak akan datang, malaikat itu orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka ya Rasulullah doalah kembali semua sakit wasir semula. Falam mana Nabi pun apa pula doa pula kita sakit pula. No. Buat doa. Falam mana alam. Maka tak kalau berdoa ia minta ia memohon ia Rasulullah lahu untuknya untuk Imran tadi. Rasulullah doa untuk dia. Tu. Kalau tak mana? Falamma adalahu maraduhu bukan doa doa. Tenang mata. Maka tetap kalau kembalilah lahu bagi Imran. Maraduhu kembali pulih sakitnya, sakit bagi Imran tadi. Kembali sakit berwasir semula. Bila jadi wasir Nabi doa. Maka dia pun jadi wasir semula. Tetap kalau sakit kembali sakit, dan hul malaikat. Lalu kembali akan Imran oleh malaikat. Malaikat boleh mari pula. Assalamualaikum. Mari salam pula. Bila kembali sakit, malaikat pun mari. Tu dia. Artinya akhir yang mati dekat dia. Imran bin Husayn. Maka ulama kata fayus saja berdoa inda zikri ismihi. Maka diperkenalkan akan doa ketika disebut akan nama Imran bin Husayn. Bila kita sebut nama dia, Allah Ta'ala terima doa kita. Tak ada kata kita sebutkan nama dia, lepas tu kita berdoa kepada Allah. So yang akan istijab doa kita. Sebab apa diterima? Karamatan lahu. Kerana dimuliakan bagi Imran. Allah Ta'ala beri karamat kepada dia. Sehingga bila disebutkan nama dia pun terima doa. Dengan orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang mulia di sisi Tuhan pada sebut nama dia je. Allah Ta'ala muliakan kita. Allah Ta'ala muliakan kita. Sebab tu kitab-kitab ulama kita beli-beli tu ulama kita satu keberkatan rumah tangga kan. Dalam kitab tu ada nama-nama ulama tu. Nama-nama ulama, nama-nama kekasih dia. Maka kita simpan nama-nama tu dalam rumah kita. Kitab letak dalam rumah dia ada. Lah tak anak baca, tak apa kitab ni tapi nyocor ya memang. Penuh. Tak kampung pula. Simpan kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab ulama-ulama. Dalam rumah kita. Pada letak furniture. Payah besar tu yang susung kat dalam rumah. Payah hak kino. Payah macam mana dia ada payah tu macam mana ni? Dari bercina ni hak ni orang panggil masuk kerajaan Sultan Muzaffar Shah. Kerajaan ni payah besar. Dia usung kat dalam rumah ni. Cuba aku tak kitab-kitab je. Tak kitab. Tengah rumah Al-Quran pun tak ada. Quran sebuah pun tak ada. Tengah rumah. Ada Yasin tu kalau memang kerak gitu. Kalau memang minta kerak tu dia memang Yasin surat Yasin 4 ni tu. Dia selit kat kamari. Dia Yasin satu. Tu tak ada buka lagi, buku ni. Bila plastik. Quran tak ada. Itu tengah dah. Habis itu. Ada nama dia mustajab tu. Tu ringan-ringan buku dulu. Lepas tu mari tengok buku dia sikit. Cara berdiri ni. Cara berdiri. Jadi berdiri, dia kata berdiri. Tengok dalam sikit.
Tengok kata qauluhu wal qiyam. Berdiri. Qauluhu wal qiyam. Muka tadi 300. Innama akharahu. Qawyasun. Mentakhir, melambat, sebut. Akhara. Zikrahu. Kita dah. Sungguhnya telah mentakhir, melambat, sebutlah ia musannif. Hu akan dia akan al-qiyam. Kan orang sebut la ni yang ketiga. Padahal qiyam ni kena dulu pada takbir, pada niat ni kan. Tapi kena mari dia sebut diri lepas pada takbir, lepas pada niat. Rukun ni kena duduk mula-mula. Akhara anil niyyati wat takbiri. Melambat sebut daripada sebut niat dan sebut takbiratul ihram. Niat mula-mula, takbir nombor 1, qiyam nombor 3. Kerana akhara tu ma'a taqaddumihi, serta terdahulu oleh qiyam tu, terdahulu alaihima, di atas kedua-dua, atas an-niyyati wat takbir. Padahal diri itu dulu lagi. Berdiri itu sebelum pada niat, sebelum pada takbir lagi. Tak kira niat dulu dekat bokok itu, atau niat dulu dekat tidur. Lepas tu qiyam mari bangun lepas pada tu. Okey? Diri dulu. Sebab gapo? Akhara. Ilat pada akhara. Ni tak ada apa lah saja ya. Li'annahu makana bahawasanya an-niyyata wat takbir. Kerana niat dan takbir tu ruknani, ialah 2 rukun. Niat dan takbir tu 2 rukun. 2 rukun yang sabitani fi kulli salati. 2 rukun yang sabit adalah kedua-dua tu pada tiap-tiap semaya. Ikut semaya mana yang kena ada niat dan takbir. Semaya fardu ke sunat ke, semaya gapo saja, sunat mutlak ke, sunat punya sahabat, punya waktu ke apa pun, kena ada niat dah. Tapi sahabat tu semua tu hak tu penting. Bi khilafi bersalahan qiyam. Tu bersalahan qiyam. Jadi apa nak kata? Wa huma mutalabbisan bi khilafi. Itu dia. Bi khilaf khabar mutalab. Bermula kedua-dua niat dan takbir itu bersalahan dengan qiyam, tak sama dengan berdiri. Kok mana? Tak kena berkhilaf ke mana? Fa innahu lagi فإنه لا يكون ركنا في كل صلاة. Itu dulu depan lagi jauh ayat sebab tu. Hujung bab diri tu jauh ayat dalam mata si. Bersalah dengan berdiri. Maka sungguhnya berdiri ni bukan ia rukun pada tiap-tiap sembahyang dah. Bukan jadi rukun pada sembahyang fardu je. Adapun sembahyang sunat, berdiri bukan rukun. Berdiri bukan rukun je. Nampak tak? Sebab tu semua ni nombor 3. Nampak tak? Habis. Tak apa tu. Not sini. Wajah sulu binasbi zahri, dan hasil ia al-qiyam, hasil maknanya terjadilah berdiri ni binasbi zahri, hasil dengan sebab membetul akan belakang dia, membetul oleh musalli akan belakang, betul belakang. Nak hasil berdiri kena betul belakang, kena belakang itu betul, hasil dengan betul belakang. Walau bistinadin ila syai'in, walau kana nasbu, dan jikalau adalah membetul belakang tu hasilan bi istinadin,
Walaupun membetuli belakang itu hasil dengan sebab disandar ila syai'in, kepada sesuatu. Walaupun kena nyana kepada benda, tak boleh betul belakang kita. Semaya nyana belakang, nak boleh betul belakang kita. Tak apa. Isnad kepada sesuatu. Misalnya suatu kajian seperti dinding. Semaya tak nyana belakang kepada dinding. Tak apa. Naknya belakang kita betul. Belakang betul. Wa in kana goyah lagi. Jadi goyah tak wa in ni nampak goyah pada tafrid yang mahzuf tu. Tafrid pada goyah. Lagu mana? Walau bistinari ila syai'in kajidan ay fayahsulul qiyam binasbi zahri ilaihi. Jadi fayahsulu al-qiyam, maka hasillah berdiri bistinadi zahri lah ya. Bistinadi zahri ilaihi, hasillah berdiri itu dengan sebab disandarkan belakang kepadanya, kepada syai'in tadi. Maka hasil tu wa in kana. Goyah pada yasulu lagi. Ni orang bagi goyah pada tafrid bagi goyah. Gitu dah. Dah kali lagi. Hasillah di berdiri kita tu dengan sebab kita betul belakang. Sekalipun kita sandarkan belakang kita tu kepada dinding makanan. Sekalipun kena sandar kepada itu. Sekalipun kena sandar, jadi maka hasillah diri dengan sebab kita sandar kepada itu. Allah bagi tafsir pada walau ada. Maka hasillah berdiri itu. Hasil tu wajah lagi. Wa in kana, dan jika adalah, sekalipun jika adalah ia seorang tu al-musallin, sekalipun adalah ia seorang tu bihaisu mutalabbisan, bersepakai ia bihaisu, dengan sekira-kira lau rufi'ah, jikalau diangkat akan dia, akan syai', akan sesuatu. Jadi seperti dinding, kita buat tubik dinding tu pakai ya, kita buat tubik, kita angkatkan dinding, lasa kota, nasaya gugur ia, jatuh ia, rubuh ia seorang musalli. Sekalipun tak apa. Faham tak? Kita kata boleh kena betul lagi. Walaupun kena kalangan ini tak apa. Apa nyana? Tapi dia mahu. Kalau nyana tu bukan semua biasa. Kita nyana, bukan nyana dirinya. Dia nyana gitu. Kalau buat rakyat, semua dia. Sekali pun lagi susah. Maknanya, boleh tak? Hasil dengan sebab kita lagi. Dia tak lazim kata kita kena boleh bawa diri dia. Artinya boleh kita betul lagi. Apa? Maknanya ada nyana belakang begitu. Orang kita ni dia tak sama. Jadi kita nyana kaki kita tak kuat. Maknanya kalau web kita tak ubah. Tak ubah, cuma tak betul belakang gitu. Ada juga yang bila kita sandar tu pakai tepek betul-betul lah dia tak. Kalau web barang di belakang pakai apa? Walau lagu tu pun tak apa hasil berdiri dengan sebab kita betul belakang dan disandar kepada benda tu. Fala yadurru itrafu ra'si, maka tidak memberi mudarat pada berdiri kita tu. La yadurru fil qiyam itrafu ra'si, tidak memberi mudarat oleh tunduk akan kepala. Tunduk kepala tak apa. Not di belakang ya. Kepala tak apa, kepala tak betul tak apa. Kepala ni tunduk ni tak ada mudarat gapo dengan berdiri. Bal yusannu, bahkan disunat akan dia akan itrafu ra'si. Okey, sunat pula tunduk kepala ya. Tunduk tengok kepada tempat sujud.
Kerana begitu dah. Tu. Tak ada apa. Benar tak apa. Pakai hak sunat. Dia kira berdiri, dia kira di belakang. Tak ada kira di kepala dah. Dia kata. Falau waqafa munhaniyan. Maka jikalau berdiri ia. Waqafa ni berdiri. Berhenti, berdiri ia. Ia musalli. Hal keadaan ia tu munhaniyan. Bongkok. Yang bongkok. Diri bongkok. Bongkok ila qudamihi. Berbongkok kepada hadapannya. Sebelah hadapannya. Nya bagi musalli. Bongkok depan dia. Berdiri tak bongkok ke depan. Au khalfihi. Ataupun atau pada qudamihi. Ataupun bongkok kepada sebelah belakang. Itu. Kita ada orang yang dia ada orang yang dia pakai tak sampai. Tapi tahu lah dia tak hardcore kan. Au ma'ilan ila yaminihi au yasarihi, atau pada munhaniyan, atau hal keadaan ia tu ma'ilan, cenderung ia, condong ia, cenderung ia, sengit ia ila yamini.
Falau waqafa munhaniyan, inhina di mana bongkok. Jikalau berdiri ia dalam keadaan dia bongkok ke depan atau ke belakang, atau ma'ilan ila yamini, atau pada munhaniyan, atau cenderung ia kepada kanannya, kanan bagi seorang. Jadi kanan, saya ingin kanan. Au yasarihi, atau sebelah kirinya, kiri bagi seorang musalli. Tengok lek kiri, dia panggil cenderung lek kiri. Lagu mana boleh kata ma'ilan bihaisu, ini wazalikal mailu tu. Ada. Bermula dimaksud itu cenderung tu rupanya sampai tahap mana? Bihaisu, dengan sekira-kira la yusamma, tidak dinamakan akan dia akan al-mulhani, orang yang cenderung, orang yang bongkok. Al-ma'il, betul tak? Al-ma'il atau al-mulhani. Yang nak dia lagi ni, wa zalika al-mulhani aw al-ma'il musawwar. Atau wazalika al-ilhina wal mailu. Tu tak ni bagi tahu wal mailu tu kan, ada al-ilhina wal mailu. Boleh kata mulai je wazalika al-ilhina wal mailu. Ilhina yang kita pakai daripada munhani, maknanya yang bongkok. Al-mailu cenderung yang kita pakai pada ma'il, istimewa. Bermula di bahagian itu bongkok dan juga cenderung saat itu. Contoh saat itu masyrutun ataupun mutalabbisun bihaisu, dengan sekira-kira la yusamma, tidak dinamakan akan dia akan al-mulhani ataupun al-ma'il. La yusamma al-mulhani atau al-ma'ilu, tak dipanggilkan orang tu qaiman urfan, tidak dinamakan orang yang berdiri pada uruf. Lagu mana? Dia sengit sampai kepada uruf ni, tak panggil kata dia berdiri. Bongkok dia tu, dia bongkok turun gitu. Sengok orang tak panggil berdiri dah, orang panggil tunduk bongkok ni. Tu tunduk dah. Orang panggil diri dah tu panggil kok. Tu. Panggil rokok dah. Ataupun contoh depan ni, siapa tak panggil berdiri dah. Pada uruf tak panggil berdiri. Nasaya lam yasihha, nasaya tidak sah ia al-qiyamu, tak sahlah berdiri dia tu. Maka bila tak sah berdiri, tak sahlah semaya. Tu. Maka dia kata lagi wal ilhina, dan bermula bongkok. As-salibu, yang salib ni makna yang menanggal ia, yang mencabut ia. Lilismi al-qiyam, mencabutkan dan menanggalkan akan nama berdiri. Jadi bongkok yang membawa kepada tak dinamakan berdiri, itu makna bongkok yang menanggal dan mencabut akan nama berdiri. Ya, ada juga bongkok tapi orang panggil berdiri lagi, bongkok salah tu panggil berdiri lagi. Ada juga. Tapi orang tak boleh yang bongkok yang mencabutkan nama berdiri. Orang tak panggil diri dah dengan bongkok. Sekadar mana inhinat yang salih lismil qiyam? Khabar ayyasiral musalli, bahawa jadilah orang yang sembahyang itu aqraba ila ruku'i, aqraba khabar yasira ila ta'alluq pada aqraba ni. Dengan bahawa jadilah seorang musalli itu terlebih dekat ia kepada rokok, lebih dekat ke rokok dah. Tak panggil diri dah. Ada tanya mana? Ni rokok. Ni rokok. Ini. Tak panggil diri. Sebab dia lebih dekat kepada rokok. Tu. Tu orang panggil inhinat.
Inhinat ke depan tu dah. Kalau ke belakang tu jadi jaga dia nampak lesui rupa belakang jaga boleh. Dia boleh dia orang macam jenis nak kila dah kalau kai. Dia tak sangko yang boleh dia lemuk ke belakang dia. Kita jadi payah, tengok dia mudah ya. Kata gitu je betul kan. Itu apa pun. Ya. Maka ni. Mula yang turun tu. Oh, kaki dia kuat dia. Kenapa nak main pula sebenarnya. Dia ni hukum kata kalau buat lagu tu apa hukum? Tu. La in kana ila al-qiyam aqraba aw istawal amrani. La yasir. Tidak jadilah ia musalli tu. Bukan jika adalah ia musalli tu ilal aqraba ilal qiyam. Illa tak boleh aqraba bagian. Tidak adalah ia musalli tu terlebih dekat ia kepada berdiri. Tak apa tu. Tak apa. Kalau dulu sekadar kita kata dekat ikut sebab ia lebih dekat kepada diri tu. Tunduk kau rokok pada tu, tak apa. Jangannya dekat kepada rokok. Tu tak boleh lah. Kerana orang kami tak dinamakan diri dah tu. Orang panggil inhina itu tunduk rokok tu mencabutkan nama qiyam. Awistawal amrani atau kepada kanan. Tidak juga jadilah ia jika bersamalah istawa'ailahu. Bersamaan baginya bagi musalli itu amrani oleh dua perkara, dua pekerjaan. Maknanya duduk tengah-tengah. Tu. Duduk tengah al-amran itu al-qiyam wal-ruku'. Duduk tengah-tengah. Jadi apa juga? Kita kata ning dekat kepada qiyam. Ning dekat kepada rukuk. Tengah tu pun apa lagi? Ini rokok ini. Nampak sama-sama dekat. Nampak sama dekat. Dekat kepada rokok, dekat kepada berdiri. Sama-sama kilo rupa. Maka dua perkara itu tak apa juga. Sama berat ataupun lebih dekat kepada berdiri. Jangan lebih dekat kepada rokok. Habis itu. Itu berdiri. Fa'in ajaza al-zalika. Maka jika lemah dia seorang musalli, lemah al-zalika daripada lima itu, daripada al-qiyam, lemah daripada berdiri, wasara dan jadilah ia musalli itu karakin, seperti orang yang rokok. Jadi bokok dulu, bokok kuat dulu. Dia nak berdiri betul tak boleh. Jadi orang rokok dah dia. Marilah betul. Orang kita ni bokok kuat. Sebab apa? Soro karakin. Ilak pada soro. Li kibarin kerana tua. Atau ghairihi atau lainnya lain daripada kibarin. Lain pada tua. Jadi penyakit misalnya berpenyakit. Orang tua tu begini pun. Tahu dah begitu lah. Begitu dah dia. Maka dari takdir tu kerokok dan semua orang rokok. Kalau dia tu lemah daripada berdiri. Lemah daripada berdiri. Lagu mana dia? Boleh berdiri tak? Dia pakai duduk situ. Kau kan? Kau lagu mana? Waqafa kadzalika. Jawab ini. Nasa yang berdiri ia al-musalli al-ajiz tadi. Seorang semaya yang lemah daripada berdiri tadi tu. Waqafa hal keadaan dia tu kadzalika. Tu. Ai ka qaulihi raki'an tadi tu. Seperti keadaan dia tu yang rokok tadi tu. Tu. Maka diri dia kata, semaya lagu tu. Begitu dah buat tidur. Allah.
Dia tapi lah rokok awak lagi mana? Tapi rokok nak tunduk macam mana? Sebab dia rupa rokok dah. Dia kata wazada wujuban atau pada waktu dan tak melebih ia musalli kat itu wujuban, dia datang wajibatan akan sebagai melebih yang wajib ataupun ada sabilil wujub, tak ada wujuban mazada melebih ia atas jalan wajib. Ini wajib kena melebih inhinaan, melebihkan akan tunduk, akan bongkok, melebihkan bongkok lagi. Zada li ruku'ihi, bagi rokoknya, rokok bagi musalli tadi itu. Dia kena lebih lagi. Maknanya kalau dia rokok, dia kena turun kuat sikit pada tu. Bila lebih pada tu wajib. Maknanya lebih dia lepas pada baca surah dia, bilang jin apa? Bilang jin nanti warna Allah semua pada hari dia cakap terokok dah wajib turun tambah lagi sikit, melebihkan sikit dulu. Tapi zada tu inqadah, no? Kait pada zada. Jika kuasa ia musalli itu pada rakaat ala ziyadah, kuasa di atas melebih. Kalau ia melebih tu kuasa, kadang-kadang ada juga kacir tak boleh. Kacir tak boleh. Fa illam yaqdir, maka jika tidak kuasa ia musalli ala ziyadati al-inhina, dia tak kuasa di atas melebihkan tunduk bokok tu lagi, tak kuasa dah. Poti kena turun sikit lagi, dan bila rokok kena tunduk di sikit. Oh tak lagi lah, dia tak lagi lah. Macam gimana kalau lepas tu, dia sebab belakang tu duk kuat, duk jadi gitu dah belakang. Kalau pasal tunduk pakai lepas dulu. Duk pada tu dia kata, dia tak kuasa. Apa nak kata? Lazimahul muqsu. Nah, saya lazim akan dia akan al-musalli tadi, allazi lam yaqdir tadi itu. Lazimkan dia oleh al-muqsu, oleh diam, berdiam. Wajib kena diam. Diam kena diam. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Rokok. Tapi nak gila lagi. Jadi wajib diam, ziyadatan ala wajibil qiyam. Ala wajibil qiyam. Lazim boleh diam. Ziyadatan han keadaan muksu tu, ziyadatan zaidan, lebih ia diam, lebih ala wajibil qiyam, lebih di atas yang wajib bagi berdiri tadi. Tu. Baiklah. Tengok. Wa yusarrifuha lil ruku'i bituma'ninatin summa lil i'tidali bituma'ninatin. Dan mengubah ia, memaling ia, akan ziyadah tadi itu. Mengubah lil ruku'i untuk rokok. Bituma'ninatin, dengan tuma'ninah. Mengubah tu dengan tuma'ninah. Baiklah, diam dia tu. Dia tu yang lalu. Dia rokok. Dia lebih tak boleh ada begitu. Begitu. Kalau bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam dia. Duduk dia situ. Lepas tu palingkan kilo apa? Bila dia gitu pun dah biar dah, dekat dia dah ni pun. Ni pun dah biar dah. Abang ni ziyadah pada siap dia. Maka kalau panggil berdiri pada siap, tapi dia rokok kena lebih pada tu bila dia. Lebih pada tu. Tapi dia tahu lah tu, bila lebih pada tu. Maknanya masuk diri tadi tu, dia kira kata jadi rokok pula tukar tu. Dia kira kata tukar ni, masa ni, dia balik di kepada rokok tadi. Tadi PF tidak apa sebab tu, tapi tak boleh lah. Jadi
tu. Oh. Orang ini. Sami Allah liman hamidah. Ya Allah, Allah dia tidak ada. Allah liman hamidah. Allah tidak apa? Aje kau bangun wala. Tu. Duduk di. Tu dia. Tu cara kalau orang tua. Orang tua yang rokok sangatlah. Bukan kata bila tak boleh berdiri duduk bokok pengerokok dah jadi lemah dah tu kena duduk dah. Kena duduk pada lupa tu. Ada kau yang muktaman. Kau yang muktaman. Dalam kukhilah lagi. Wa yusannu lil qa'imi ay yufarriqa baina qadamayhi bi shibrin. Sunat dan disunatkan lil qa'imi bagi orang yang berdiri tadi kita berdiri semaya tu disunat ay yufarriqa bahawa mencerai ia, merenggang ia dan mencerai ia baina qadamayhi antara dua tapak kakinya, dua tapak kaki bagi muslim. Wisenge tu be dua tapak kaki dia tu yufarriqa bi shibrin dengan sedikit, sekarang sedikit. Dua tapak kaki kita pada sedikit. Ini jangan jauh orang. Kita agak tengoklah bukan sepuluh kita. Kita sepuluh mula-mula dan sedikit. Pada ni. Yang ini. Apa yang apa ni? Makro pula. Makro. Tinggal Allah Akbar. Jauh la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi 'ala al-ukhra dan dimakruhkan bahawa mendahului dia musalli akan salah satu daripada dua kakinya, dua kaki bagi musalli itu yuqaddima 'ala al-ukhra, mendahulu di atas salah satu yang lain. Mana tu dimaksud kaki tak sama. Itu pun tak tahu nak buat macam ni. Jadi dulu atas Nabi sama, lepas tu bila sedikit. Tu cara berdiri. Wa yulsiqa atau pada yufarriqa dan disunatkan bahawa mendapat ia, berdapat ia musalli. Ia hendak kalau tak nak atau pada yuqaddima makruh bukan sunat atau pada yuqaddima ay yuqaddima wa yukrahu ay yulsiqa dan dimakruhkan bahawa mendapat ia musalli ihda qadamaihi akan salah satu daripada dua tapak kakinya. Perapatlah maknanya. Dua tapak kakinya, dua tapak kaki bagi musalli. Rapat itu cik makruh. Makruh. Sekadar tu nampak comel, sekadar sedikit tu nampak ni. Kalau kita ada dia duduk tu, dia diri tu atas sejadah dia besar kan. Saya ke sejadah dia takut orang lain bagi ijab sejadah dia, maka duduk tu. Penuh sejadah dia. Dan apa kau sejadah yang lelu sikit, sekadar kita ni, sekadar sedikit dia lah. Sekadar tapak kaki kita. Ukur sejadah kita tu, kalau sejadah besar kali 42. 42. Kadang-kadang kalau kita duduk tu molek sedikit ada. Dan lagi dia tak gamuk juga nak mengijah kat kita. Apa dia memunduk atas demo bahawa dia sah tu jadi. Ini memang tak boleh. Habis kat tu dulu kemudian kata lil qadiri. Baca tu tapi tak pernah nak dia. Lil qadir ni maknanya kuasa ni, kuasa pada mana? Kalau ada orang tolong pun tak apa. Tapi masuk dia kuasa dah tu. Orang tolong bawa, orang tolong pergi piping, we boleh berdiri. Tu masuk dia kuasa juga tu. Kalau walau bimu ini,
muayyan bi muayyin. Layan ada. Atau dengan tukar. Dia puasa tapi dengan tukar wajib. Mana makan tukar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min 'amalin la yurfa'u wa ilayka al-marji'u wa anta khairul 'alimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة